Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nispa, Mirza Idrus, sahabat saya Anwar, Nur Hasina, Ummu Aisyah, Saidah Saleh dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Maizatul Adnan, terima kasih kerana hadir dalam kuliah ni. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita, setiap kita, rahmat, keberkatan dan juga ketakwaan, sakinah. Ayat yang kita akan bincangkan pada malam ni merupakan ayat ke-7, ke-8, ke-9, insya-Allah ke-10 dari surah An-Naml, iaitu surah Semut. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir boleh lihat jilid ke-7 muka surat ke-4, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Musa li ahlihi inni anastu nara إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu berdia, dapat menghilangkan kesejukan waktu malam. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahawa telah diberkati orang yang berada dekat dengan api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Allah berfirman, wahai Musa, sungguhnya akulah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang menakutkan, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah engkau takut, sungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapanku. Tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarkannya kezaliman dengan kebaikan, Allah akan mengampuninya, maka sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslim-muslimat dan hati dan dikasihi sekalian, lihat tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam terjemahannya. Allah pun berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkannya atas peristiwa Musa alaihi salam ketika dipilih dan diajak bicara oleh Allah. Maka Allah berfirman, idz qala Musa li ahli, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, iaitu ingatlah ketika Musa berjalan dengan keluarganya lalu tersesat jalan. Pada waktu malam itu adalah malam yang sangat gelap, tiba-tiba nampak cahaya dari bukit Tur, di mana dia melihat api menyala dan bergemuruh. Maka Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar tentangnya, iaitu tentang jalan. Atau aku bawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat memanaskan badan, iaitu menghangatkan diri dengannya. Demikian yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia kembali dengan bawa berita besar dan membawa cahaya yang menerang. Untuk itu Allah berfirman, maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah bahawa telah diberkati orang yang berada dekat dengan api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Iaitu ketika Musa mendatanginya dan menyaksikan pemandangan menakjubkan, waktu dia sampai di tempat itu, api itu menyala di pohon yang hijau. Api itu tidak bertambah apa-apa kecuali makin menyala, dan pokok itu pula tidak bertambah melainkan makin hijau dan indah. Lalu dia mengangkat kepala, tiba-tiba cahayanya bersambung ke langit. Ibn Abbas dan ulama lain berkata itu bukanlah api, akan tapi cahaya yang menderang. Maka Musa pun terpaku takjub dengan apa yang dilihatnya.
diserulah bahawa telah diberkati orang yang berada dekat dengan api itu. Ibnu Abbas berkata iaitu disucikan, dan orang berada di sekitarnya iaitu para malaikat. Itu yang dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan juga Qatadah. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ayat ini merupakan satu pembukaan cerita, pembuka tirai, kerana kalau kita lihat dalam ayat yang lalu, bila Allah SWT menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim, sungguhnya engkau wahai Muhammad menerima daripada kami, daripada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Mengetahui, Quran yang penuh dengan kisah-kisah yang akan menggembirakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zamakhsyari, bila Allah menyebut perkataan min ladun hakimin alim, maknanya membawa satu makna mubham, iaitu makna yang sangat luas, makna yang belum jelas, dengan melainkan bila datang ayat-ayat selepas itu yang mengisahkan kepada Nabi kita SAW berita-berita dan juga motivasi, kabar gembira untuk baginda sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan situasi dakwah pada masa itu. Telah saya jelaskan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu bahawa surah An-Naml ini merupakan surah Makkiyah, iaitu antara karakteristiknya, ciri-cirinya, surah ini memberikan penekanan kepada aspek akidah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapi tekanan yang sangat hebat daripada pihak musyrikin, pihak zalimin. Mereka menjadi pihak mustadhafin, lawan kepada zalimin ini merupakan mustadhafin, muttahdin, macam orang Palestin pada hari ini kita kata mereka merupakan golongan mazlumin, muttahdin, mustadhafin, mereka merupakan golongan yang lemah. Jadi bila datang kisah Nabi Musa AS ini adalah merupakan satu berita gembira buat Nabi kita Muhammad SAW dan juga sekalian penyokong dakwah Islam, bahawa lumrah membawa dakwah, membawa manusia kepada Allah, menyuruh mereka kepada Islam, akan berdepan dengan berbagai situasi, tekanan, ancaman, penganiayaan dari pihak-pihak musyrikin, musuh-musuh Allah SWT. Jadi Allah SWT menyorot di sini untuk Nabi-Nya Muhammad SAW kisah permulaan Nabi Musa menerima wahyu, iaitu kalau kita perhatikan dalam surah Al-Qasas, nanti ada kesempatan, ada peluang, kisah yang dibawakan oleh Allah di situ bila Nabi Musa sampai di Madian. Nabi Musa melarikan diri kerana tersilap membunuh manusia dan ancaman terhadap beliau telah pun tiba ke telinganya sendiri. Nabi Musa kemudiannya pergi ke Madian, dan dikatakan di Madian itu bertemu dengan Nabi Syuaib. Sesetengah ahli tafsir menolak bahawa itu Nabi Syuaib kerana zaman Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ni jaraknya jauh. Yang penting Nabi Musa AS tiba di sana dan melihat dua orang budak perempuan, dua orang gadis, dua orang anak dara yang sedang berusaha memberi kambing mereka minum. Lalu Allah ceritakan perkara itu. Nabi Musa pun menolong mereka untuk memberi minum pada kambing-kambing mereka. Ini kita surut surah lain daripada surah Qasas. Dan akhirnya kedua perempuan itu telah pulang, nampaknya kata Syed Qutub berdasarkan siyaqul ayat, konteks ayat, nampaknya mereka pulang ke rumah lebih awal dari kebiasaan, yang menyebabkan si ayah yang sudah tua itu menjadi hairan. Dalam ayat menyatakan wa abuna syekhun kabir, kami bekerja menjaga kambing ini kerana ayah kami sudah pun tua. Ada banyaklah istimbat yang diceritakan di situ. Nanti ada peluang kita ceritakan pada pengkisahan tafsiran surah Al-Qasas dengan izin Allah. Yang pentingnya anak perempuan ini mengujuk ayahnya dengan berkata, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, ada baiknya kalau kita hire, kita ambil orang muda itu menjadi pekerja kita, kerana pada cirinya yang kami dapat lihat ada sifat quwwah dan ada sifat amanah. Ini ciri kepimpinan yang penting. Ada lagi perkara lain berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan sifat integriti dan sebagainya. Tapi dalam ayat surah Qasas menceritakan dua ciri itu, iaitu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang untuk kita pilih menjadi pekerja adalah memiliki sifat quwwah dan juga amanah. Ayah ini pun termakan dengan cadangan si anak itu, lalu dia pun menyuruh salah seorang anaknya memanggil Musa datang ke rumah, menjemput datang untuk meneliti keadaannya. Lalu lelaki salih ini ataupun dikatakan Nabi Syuaib ini telah berjaya memujuk Nabi Musa AS, mengatakan kepadanya, inni uridu an unikihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashuqa alayk satajiduni insyaallahu minas salihin. Hai pemuda, engkau dah kisahkan kepada aku tentang ancaman yang engkau hadapi di Mesir itu, engkau selamat di sini. Hendak tak engkau kalau aku nikahkan dikau dengan salah seorang daripada puteriku ini, dengan syarat engkau bekerja dengan kami sebagai maharnya selama 8 tahun. Kalau engkau genapkan 10, itu lebih baik bagimu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada masa itu umur Nabi Musa adalah
30 tahun. Jadi Nabi Musa duduk di rumah lelaki yang saleh ataupun Nabi Syuaib itu selama nampaknya 10 tahun lagi, dan dijodohkan dengan salah seorang daripada puteri lelaki yang saleh ataupun Nabi Syuaib itu. Dan kemudian di situ Nabi Musa belajar untuk menjadi nabi, kata sebahagian daripada para ulama tafsir. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kemudian bila genap 10 tahun, dia pun minta izin daripada pak mertuanya untuk membawa pulang isteri itu bertemu dengan ibunya di Mesir, dan ibu angkatnya yang sangat menyayanginya itu isteri kepada Fir'aun. Nanti kita akan baca kisah ni dan surah-surah yang lain, tuan-tuan. Jadi untuk kita memahami perjalanan hidup Nabi Musa, pada usia 40 tahun Nabi Musa AS pun pulang dan dilantik oleh Allah menjadi Nabi, macam Nabi kita SAW pada usia 40 tahun, kata Imam Baghawi. Di sini pentingnya untuk kita menghayati umur 40 tahun, kerana Allah ada menyebut dalam surah Al-Ahqaf, wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Umur 40 tahun adalah satu umur transisi yang penting, yang dengannya menyebabkan seseorang patut membuat pilihan untuk menjadi orang lebih baik, aslah, muslih. Andai dia gagal untuk berubah pada umur 40 tahun, hidupnya makin lalai, menyimpang, maka sukar baginya untuk berubah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu kata kebanyakan para ulama tafsir, kerana 40 tahun merupakan turning point, kematangan berlaku kat situ. Maka kalau kita lihat dalam hidup kita sendiri pun, kita belajar sampai umur 20 tahun, contohnya 24 tahun dapat degree. Kalau rajin buat masters lagi 3 tahun 27, rajin sambung PhD 3 tahun lagi dapat PhD. Kemudian mungkin jadi seorang pensyarah universiti ke, jadi orang penting di mana-mana, PTD dan sebagainya. 30 tahun itu mungkin baru nak berkahwin. Kemudian 35 dapat anak 2-3 orang, 40 tahun anak pun mungkin dah besar, masuk darjah 1. Maka umur 40 tahun ni sepatutnya seseorang itu sudah stable. Kalau dia rajin bekerja, mungkin dalam skala kerajaan dia sudah sampai ke tahap-tahap tertentu yang dia ada dari sudut financial itu agak strong, boleh jadi independen pada waktu itu, kan tuan-tuan. Jadi umur 40 tahun ni dalam kajian, kata Imam Ghazali pun dalam kitab bertajuk Ayuhal Walad, wa man jawaza arba'ina sanatan falam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ila an-nar. Siapa yang umurnya sampai ke 40 tahun tapi kebaikannya belum mengatasi keburukannya, maka hendaklah dia bersedia ke neraka. Dalam kata-kata itu penting untuk kita faham. Mengikut kajian oleh Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam yang terkemuka ini, biasanya umur 40 tahun ni orang sudah pun stable daripada zaman dulu lagi sampai zaman sekarang. Sepatutnya 40 tahun ni tak sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan lagi. Sepatutnya jika dia mempunyai foundation yang kuat dalam Islam, agama, dididik dengan akhlak Islam yang sempurna, diajar oleh keluarga yang menitik beratkan hal-hal agama, maka 40 tahun menyebabkan seorang itu makin bersiap sedia mempertingkatkan, memperbaiki, dan Allah pun mengirim tanda-tanda tertentu seperti uban, seperti badan pun tidak kuat seperti orang sebelum itu. Ketika 20-an, badan pun sudah tidak, mungkin dah kena penyakit sikit-sikit. Maka tuan-tuan, ini penting untuk kita faham. Kembali kita kepada kisah Nabi Musa AS dalam ayat ini. Nabi Musa dilantik oleh Allah menjadi Nabi, usianya 40 tahun. Di sini kata kebanyakan para ahli tafsir macam Imam Baghawi, macam kitab Al-Mufradat, macam kitab tafsir Imam Baydawi contohnya, menyatakan usia pada waktu itu 40 tahun. Jadi dalam ayat ini, bila Allah menyebutkan kepada kita, semalam saya ada huraikan bagaimana indahnya ayat ini kalau kita perhatikan. Jadi Allah seperti menyatakan pada akhir ayat yang lalu yang kita lihat tentang miladun hakimin alim, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi kita untuk mengingat salah satu peristiwa yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa, gunanya untuk menunjukkan hikmah dan ilmu Allah. Kerana Nabi diperintahkan untuk mengingat dan mengingatkannya, seakan-akan ayat ini berkata, ingatlah dan ingatkanlah tentang hikmah dan ilmu Allah yang kamu dapat lihat menerusi ketika Nabi Musa berkata kepada isterinya. Dan telah saya huraikan semalam, orang Arab di sudut penggunaan bahasa yang sangat halus, mereka mengatakan li ahlihi, hadza ahli. Kita kalau memperkenalkan isteri kita kepada orang Arab, kita tak kata hazi zaujati, kita kata hadza ahli, hazihi ummu fulan contohnya. Jadi di samping itu, huraian tentang kisah Nabi Musa ini juga bagaikan menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, janganlah engkau gusar, engkau bimbang, jangan engkau resah, kerana engkau bukanlah rasul yang pertama diutuskan oleh Allah ke muka bumi. Sebelum kamu ada ramai nabi, antaranya Musa AS, yang sangat banyak keserupaan kisahnya dengan kamu.
Kerana saya telah jelaskan pada kuliah lalu, Nabi Musa ni pengkisahan tentangnya dalam Quran lebih daripada 23 tempat. Tujuannya untuk mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betapa susah pun perjuangan wahai Muhammad, Nabi Musa sebelummu pun juga mengalami kesusahan kesulitan yang sama. Kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya yang bernama At-Tahrir wa Tanwir itu sangat menarik untuk kita baca, kerana Imam Tahir Ibn Ashur ni suka berfikir di luar kotak, tuan-tuan. Tak punya ustaz yang mendengar kuliah ni kena rajin-rajinkan kita membaca Tahrir wa Tanwir oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur. Beliau berkata bahawa penerimaan wahyu oleh Nabi kita Muhammad SAW menghuraikan penerimaan wahyu yang sama oleh Nabi Musa AS. Ini merupakan satu permulaan untuk menghuraikan kisah para Nabi, bermula daripada kisah Nabi Musa AS, dan ayat ini bagai menyatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan menyampaikan kepadamu wahai Muhammad kisah sebahagian daripada para Nabi yang pernah kami utuskan, dan bermula daripada kisah Nabi Musa, guna untuk engkau mempunyai pedoman daripadanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bagai menyatakan, kata Tahir bin Ashur, ingat dan ingatkanlah ketika Nabi Musa dalam perjalanannya dari Madian menuju ke Mesir, berkata kepada keluarganya, itu isterinya yang turut serta, dan setengah ulama tafsir mengatakan Nabi Musa sudah memiliki 2 orang anak pada masa itu. Dan Nabi Muhammad SAW anak-anak perempuan saja yang hidup, begitu juga Nabi Musa AS. Jadi kedua anak mereka ni, setengah riwayat mengatakan demikian berdasarkan daripada kajian-kajian Taurat contohnya. Ada mengatakan tidak, Nabi Musa pada masa itu belum memiliki anak lagi. Tunggulah di tempat ini beberapa waktu, jangan melanjutkan perjalanan sehingga ayah kembali, sehingga abang kembali, dalam bahasa yang mudah kita faham ya. Jadi abang ataupun ayah akan ke sana terlebih dahulu mencari sesuatu di sana, kerana lazimnya kalau kita nampak api menandakan ada manusia yang duduk keliling unggun itu lazimnya pemikiran kebanyakan manusia secara logik akal. Kemudian Nabi Musa pun dalam ucapan di sini menggunakan inna, seolah-olah beritahu kepada isterinya satu aspek yang mungkin isterinya tidak lihat api itu. Inni anastu nara, aku nampak api lah, kamu nampak tak? Seolah-olahnya begitu. Jadi isyarat panggilan daripada Allah SWT kepada Nabi yang agung ini untuk datang mendengar kalamnya. Jadi api yang muncul dalam kegelapan malam itu lambang cahaya penerang, berupa penunjuk ilahi untuk masyarakat Bani Israel, kata Ibn Ashur. Jadi bila api ini, Nabi Musa merujuk kepada keterangan cahaya yang akan memandu baginda untuk membawa Bani Israel dari hidup kegelapan kepada hidup kemuliaan, hidup dalam penindasan oleh Firaun, hidup kepada keagungan, kepemimpinan dan sebagainya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di situ anastu. Anastu ni kalau kita belajar bahasa Arab seperti yang saya jelaskan semalam, ada perkataan anasa yang bererti kita melihat satu dengan jelas. Ini bererti apa yang diperhatikan Nabi Musa ini sangat jelas. Agaknya baginda melihat di malam hari yang dingin itu, dapat kita fahami daripada laras bahasa kat sini bahawa baginda begitu yakin akan dapat cebisan api ataupun unggun api untuk bawa pulang kepada keluarganya yang kesejukan dalam perjalanan tersebut. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan nak pergi ke Baitul Maqdis, pergilah bersama dengan Zahran Travel. Kami bawa tuan-tuan pergi ke tempat-tempat ini untuk melihat, merasakan, dan di situ ada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi melawan dengan Richard Lionheart, bina masjid tengah-tengah padang pasir yang luas tu tuan-tuan. Masjid tu tidak berpenghuni pada hari ini, tapi melihat kepada kehebatan perancangan strategik yang dilakukan oleh Salahuddin. Bayangkan tenteranya memiliki bagai-bagai bangsa Kurdi, bangsa Hindi, bangsa Arabi, bangsa Parsi. Jadi mereka ni bercakap bahasa apa agaknya tuan-tuan ni pada masa itu? Berkumpul di tempat-tempat yang ditandakan dengan nama makam. Makam ni bukanlah berarti kubur. Nanti kita ada peluang tuan-tuan ikut bersama kami di Zazan Travel. Kita pergi ke tempat-tempat ini, check point yang penting yang dulu Nabi Musa lalu ke situ, dan Salahuddin mengambil peluang untuk menandakannya berdasarkan pandangan sejarawan pada zamannya, bagi mengenang kembali sejarah dalam Al-Quran untuk difahami lebih lanjut tuan-tuan ya. Kawasan luas, kontang, sejuk, waktu malam yang amat sangat, tak nampak manusia. Bahkan pada zaman moden pada hari ini pun tak ada orang duduk kat situ. Bayangkan Nabi Musa pulang dari Madian yang terletak berseberangan dengan Jordan menuju ke Mesir melalui kawasan yang sangat menakutkan itu tuan-tuan, dengan serigala banyak pada waktu malam, binatang-binatang bahaya banyak waktu malam. Jadi Nabi Musa berkata kepada isteri dan anak-anaknya, mengikut riwayat ini, tunggu kat sini dulu,
rehat kat sini dulu, duduk kat sini sampai ayah pulang. Ayah nak pergi ambil Nun, di atas bukit tu ada api, mungkin boleh dapat bantuan, kamu penat, duduk rehat sini dulu. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini tuan-tuan adalah menunjukkan betapa Nabi Musa AS masih yakin dengan apa yang dilihatnya itu dapat meringankan atau menghilangkan ketakutan mereka pada waktu malam, menghilangkan keresahan mereka pada waktu malam berjalan di tempat yang sangat gersang dan menakutkan valley itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan aw yang digunakan oleh Nabi Musa dalam ayat ini, bila baginda menyatakan yang Allah sebutkan, Allah firmankan, sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun. Aw di sini menunjukkan bahawa betapa berhati-hatinya baginda dalam ucapannya. Jadi baginda tidak pasti akan bawa bara api ataupun setakat dapat berita daripada orang yang berkumpul keliling api itu tentang arah perjalanan pada waktu itu. Maklumlah tempat itu sangat asing bagi baginda dan keluarganya. Nak kena bertanya, zaman dulu tak ada GPS. Kalau bergantung pada arah bintang itu, kalau orang yang cekap menggunakannya, setengah malam tidak kelihatan bintang, maka sukar juga untuk menentukan laluan yang tepat. La'alli atikum minha, di sudut bahasa Arab kalau kita belajar perkataan la'alla ni merujuk kepada satu benda yang berbentuk taraji, satu harapan yang belum pasti. La'alli atikum minha, moga-moga ayah dapat bawa pulang, abang dapat bawa pulang satu yang membantu kita untuk perjalanan. Sama ada api, kita berehat tidur kat sini, dapat panaskan badan kita, ataupun arah tujuan betul, mungkin ada tempat penginapan untuk kita di mana-mana kampung yang mungkin wujud kat sini untuk kita berteduh berehat sekejap. Jadi mungkin seseorang mukmin hendaklah tidak memastikan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Ini adalah uslub Quran mendidik kita. Walaupun kisah berlaku tentang seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad SAW, maka ia merupakan satu peringatan supaya kita dalam hidup ini jangan terlalu yakin terhadap satu perkara hingga kita memberikan confirmation sebelum kita pasti yang sebenarnya bagaimana. Apa saja yang kita katakan adalah kita sandarkan kepada Allah. Nanti ada peluang kita meroka surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menyatakan, bila wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kamu berkata satu perkara melainkan kamu menyebut insya Allah. Inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jadi ini satu uslub Quran mendidik kita dalam perkataan, hendaklah mengawasi, berjaga-jaga, ikutlah adab seorang Nabi yang sangat mulia ini. Iaitulah baginda berkata, moga-moga ayah, abang dapat bawa pulang sesuatu yang boleh membantu kita dalam perjalanan yang sangat menakutkan ini. Jadi dengan menyatakan harapannya akan terjadi satu itu, berita yang baginda maksudkan boleh jadi satu-satu maklumat ataupun keselamatan ataupun tempat penginapan ataupun perkampungan mereka bernaung, mereka berhenti sekejap. Perkataan syihab dalam bahasa Arab ini berarti satu cahaya, bisyihabin qabas. Ini merujuk kepada api yang menyala. Jadi dalam ayat ini difahami oleh banyak ulama sebagai nyala api. Manakala perkataan qabas berarti kayu kering atau semacamnya yang telah pun terbakar sehingga bara api boleh melekat padanya dan boleh bertahan lama. Jadi bisyihabin qabasin. Nanti abang ataupun ayah bawa pulang api yang duduk pada kayu supaya dia berkekalan untuk tidak padam dan boleh membantu kita untuk memanaskan badan pada malam ini. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yang ke-8, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Tatkala baginda tiba di tempat api itu, diserulah kepadanya bahawa telah diberkati orang yang berada dekat dengan api itu dan orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi dalam ayat ini, bila dinyatakan nudiya amburika man finnar, dipanggil kepada Nabi Musa ini. Dipanggil ni bentuk suspense lah tuan-tuan yang boleh sekalian. Kerana dalam Quran ada satu usul namanya usul tashwiq. Tashwiq ini berarti menarik kita untuk lebih memahami. Kan kalau kita perhatikan, untuk menjadikan satu movie itu menarik, dia buat satu benda-benda yang bersifat suspense di awal kan. Maka ayat ini juga menyebut diseru kepada Nabi Musa AS. Diseru anburika man finnar, diberkati siapa yang ada berdekatan dengan api. Kalau kita belajar bahasa Arab,
Perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir, burika man finnar, ini ada 3 pendapat yang dimaksudkan di situ. Dia berkati yang ada dalam api. Macam mana pula berkati yang ada dalam api? Jadi ada 3 makna yang disebut di situ. Kata Imam Ibn Jauzi, yang pertama, quddisa man finnar wa huwa Allahu azza wa jalla, qala Ibn Abbas wal Hasan, wal makna quddisa man nadahu minan nar. Maksudnya kat sini diberkati, memiliki segala keberkatan yang ada pada api itu, kata Ibn Abbas, maksudnya kat sini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini merupakan pandangan Ibn Abbas, Al-Hasan dan sebagainya. Kita tak memaksudkan kat sini, kata para ulama tafsir, la annallaha yahulu fi syai'. Kita tak boleh nak kata Allah masuk dalam api, itu tidak. Tapi ayat ini merujuk kepada kesempurnaan cahaya yang ada pada waktu itu, ia adalah Allah SWT. Diberkati Allah yang memiliki segala keberkatan. Maksudnya begitu. Kata Al-Imam Al-Jauzi dalam riwayat pertama. Riwayat kedua mengatakan anna man zaidah wal makna burikatin nar. Man kat sini adalah satu bentuk zaidah. Zaidah makna tambahan. Jadi tambahan ini berarti untuk menjadikan ayat itu lebih perfect, lebih sempurna. Kerana dalam bahasa Arab, kalau kita belajar, setiap kali bertambahnya satu huruf, tambahnya satu perkataan, maknanya menjadi lebih kukuh. Jadi burikatin nar, maknanya diberkati cahaya. Api dimaksudkan di sini, dalam riwayat ini mengatakan api itu maknanya an-nur, cahaya. Tuannya, qalahu Mujahid. Ini merupakan pandangan tafsir yang terkemuka, tabi'in yang terkemuka, namanya Mujahid. Yang ketiga, annahu bimakna burika alal man finnar. Diberkati siapa yang ada berdekatan dengan api. Qalahul Farra wal Arab taqul barakahullah wa baraka alaihi wa baraka fihi. Kerana orang Arab menggunakan perkataan keberkatan ini dalam 3 versi. Barakahullah, Allah memberkati dia oleh Allah. Begitu juga baraka alaihi, Allah memberkati ke atasnya. Kalau orang tu berkahwin, kita mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi orang Arab menggunakan 3 versi barakah. Barakahullah, barakallah, barakallahu alaihi dengan barakallahu fi. Jadi ada 3 pendekatan dalam bermakna yang sama. Jadi ini adalah penggunaan oleh orang Arab. Dan setengahnya menambah lagi, ada satu lagi, barakallahu lahu, barakallahu lahu, barakallahu fi, barakallahu alaihi, barakahullah dengan barakallahu alaihi lahu. Jadi semua ni maknanya satu. Jadi maknanya kat sini, burika man fi talabin nar wa huwa Musa fahuzifa al-mudhaf wa hadhihi tahiyatu min Allah li Musa bil barakah kama hayya Ibrahim bil barakah ala alsinatil malaikah hina dakhalu alaihi faqalu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Jadi dalam ayat ini kata Al-Imam Ibn Jauzi, satu pendapat daripada Al-Farra, bahawa di sini ada satu hazaf. Makna hazaf ni satu benda yang dihazafkan, yang ditiadakan, kerana maknanya sudah pun dipahami. Iaitu di sini diberkati ke atas Musa AS, diberkati kepada orang yang mencari api. Makna ini merupakan satu greeting, satu ucapan daripada Allah SWT kepada Musa AS yang datang dari jauh, meninggalkan keluarganya itu untuk mencari api, kerana api itu tempat baginda akan bercakap dengan Allah dengan cara yang sesuai. Dan kita tidak faham, memadailah untuk kita mengatakan Allah berkata kepada Musa, tapi berkatanya Allah bukan dengan perkataan yang keluar daripada mulut kita seperti yang kita fahami, berkata dengan kaifiat yang berbeza, seperti disebut oleh para ulama akidah, ulama tauhid, yang mengatakan bahawa laisa kamitslihi syai'. Allah tidak boleh disamakan dengan manusia. Ini suara yang saya dengar, tuan-tuan dengar apa yang saya sampaikan ni, tentulah beza daripada apa yang dimaksudkan dengan Allah berkata dengan Nabi Musa. Jadi kalau kita buka telefon boleh berkata pada ini. Ada setengah-setengah kereta kita start pun dia boleh berkata dengan kita. Kita tengah bawa kereta, tiba kita kepenatan, tangan kita menggigil pegang steering, kereta itu mengeluarkan suara. Tentulah suara kereta ni beza daripada suara saya, tuan-tuan. Dan kita pun mengatakan terdengar suara kucing, kelaparan agaknya kucing tu. Lain juga suara kucing. Suara radio pun lain. Suara pintu dihentam pun lain. Jadi suara ni kita tak boleh nak samakan, kerana ia merujuk kepada konteks berbeza-beza. Ya, suara makhluk lain daripada suara Khaliq. Memadailah untuk kita berkata sesuai dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun tidak memahami hakikatnya. Kerana berkata dalam perkara-perkara semikian akan bawa kita kepada isu-isu tajsim, tajsid dan sebagainya. Ini adalah perkara yang berlawanan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, tuan-tuan yang mulia sekalian, ini merupakan satu ucapan tahiyah. Tahiyah ni makna ucapan
satu ucapan pujian, satu ucapan penghargaan, ucapan alu-aluan daripada Allah kepada Musa AS, dan Allah memberikan kepada baginda AS keberkatan sebagaimana Allah menyampaikan keberkatan itu melalui lisan para malaikatnya ketika mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, iaitu bila Allah berfirman, rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait, rahmat Allah dan keberkatannya ke atas kamu wahai penghuni rumah. Siapakah penghuni rumah? Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim diberikan keberkatan oleh Allah dengan maksud doa lahu, keberkatan bil barakah wa rahmah, maka demikian juga perkara yang sama berlaku pada nabinya Nabi Musa AS yang datang selepas Nabi Ibrahim itu. Kemudian perkataan burika ini kalau kita lihat datang dengan beberapa makna, kata Imam Ibn Jauzi. Ini hebatnya tafsir Zainul Masir pula oleh Ibn Jauzi, kerana beliau bila mengemukakan satu penjelasan tentang makna Al-Quran, daqaiq lughatil Quran, ketelitian penggunaan Quran, maka beliau akan bawa datang bukti-bukti daripada syair-syair Arab bahawa bagaimana ia digunakan oleh orang Arab pada zaman kuno, zaman klasik, zaman jahiliah. Jadi perkataan burika ini merujuk kepada yang pertama Quddis. Quddisah ni makna taqdis, macam kita sebut Baitul Maqdis, makna rumah yang penuh kesucian, kemuliaan. Maka Quddisa berarti dimuliakan. Burika ala wazan fu'ila, makna Quddisa, makna dimuliakan. Ataupun yang kedua, burika ini bermakna barakah, datang daripada keberkatan. Kemudian waman haulaha, sekitar api itu, merujuk kepada tiga perkara yang beza, tiga aspek yang beza. Yang pertama, bahawa malaikat-malaikat yang turun berada pada waktu itu untuk memuliakan Nabi Musa AS. Senang kalau kita faham, kita tak boleh samakan Allah, laisa kamitslihi syai', kita boleh samakan Allah macam makhluk. Tapi kalau kedatangan seorang raja di satu tempat, tentulah ada tenteranya, ada pengiringnya, ada polis dan sebagainya. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk, tuan-tuan. Tapi ini nak bagi simplify, nak bagi faham. Maka yang ada di situ ketika pelantikan Nabi Musa adalah malaikat-malaikatnya. Qalahu Ibnu Abbas wal Hasan wathani bimakna Musa wal malaikah, dimaksudkan wa man haulaha, dan siapa yang ada di sekitarnya, keberkatan yang Allah berikan kepada mereka itu, yang Nabi Musa dan juga malaikat. Yang pertama tadi mengatakan malaikat saja, yang kedua Nabi Musa dan juga malaikat-malaikat. Qalahu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ini kata seorang tabi'i Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Pandangan ketiga iaitu Musa, kerana yang dimaksudkan di sini fiman yatrubuha wa huwa qaribun minha. Ma'uman haulaha ni adalah merujuk kepada kemuliaan diberikan kepada Nabi Musa AS. Macamlah kalau kita berkata kepada anak-anak kita, anak kita rajin belajar sebagai contohnya, kita kata pada anak kita, keberkatan bagi yang duduk dekat meja. Maka fahamlah yang duduk dekat meja tu anak lah, yang suka membaca lah sebagai contohnya. Keberkatan bagi mereka yang bangun waktu pagi, kita merujuk kepada anak kita lah tu. Jadi dalam ayat dimasukkan di sini pujian Allah kepada Nabi Musa AS sebenarnya. Kemudian tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, jadi telah saya jelaskan tadi bila Allah menyebut perkataan nudia dipanggil dalam bentuk pasif. Ya, kalau bentuk aktif ni adalah nada, tapi bila nudia tazamrufu ila, itu berarti pasif. Jadi penggunaan bentuk itu menggambarkan bahawa pada mulanya Nabi Musa AS tidak perasan sama sekali ada yang manggil namanya ataupun dia dijemput datang ke situ. Jadi penggunaan itu untuk menimbulkan rasa tasywiq yang telah saya jelaskan tadi, rasa nak mengetahui lebih lanjut. Ini unsur-unsur dramatik yang ada dalam Quran. Kita akan lihat Nabi Musa AS ni meminta kepada Allah dan surah Taha ketika baginda merasa takut, tongkatnya bertukar menjadi ular dan tangannya mengeluarkan cahaya putih. Nabi Musa kemudian meyakini dia dipilih oleh Allah, dan doa Nabi Musa yang paling hebat saya tuan-tuan, mari kita lihat surah Taha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Nabi Musa AS meminta dalam kehidupannya doa yang paling azam, doa yang paling utama, iaitu Nabi Musa AS minta kepada Tuhannya supaya dipilih seorang pembantu. Ini menarik lah tuan-tuan, bahagian ini cukup menarik untuk kita faham. Nanti kita sampai suatu hal yang saya cerita sikit saja, iaitu Nabi Musa minta kepada Allah abangnya sendiri menjadi pengiringnya, kerana kita tahu lidah Nabi Musa ni agak tidak lancar, kerana pada masa kecil telah pun diberi pilihan oleh
Firaun ketika Nabi Musa masih baby dan selalu menarik janggut Firaun, dalam cerita Israel yang sampai kepada kita, akhirnya Firaun jadi takut dan nak bunuh Musa ini seperti mana dilakukan kepada anak-anak lelaki yang lahir daripada Bani Israel, dibunuh. Maka isterinya mewujudnya supaya memberi kepadanya pilihan antara api dengan mutiara, emas, api dengan emas, ataupun benda lain, makanan contohnya, riwayat yang lain. Maka Nabi Musa pun mengambil api, makannya. Maka api itu menyebabkan lidah Nabi Musa AS ini agak tidak lancar macam lidah orang lain. Bukan tidak lancar, apa dipanggil? Seperti apa istilahnya? Apa saya nak sebut tuan? Lidahnya seperti pelat. Seperti pelat. Maka Nabi Musa AS telah pun meminta kepada Tuhannya supaya melantik abangnya bersama-sama menjadi rasul dalam misi yang penting itu. Di sini menjadi pengajaran kepada kita. Nanti saya cerita tuan-tuan ya, takut terlupa, bahawa dalam hidup ni jangan lupa mendoakan orang-orang keliling kita, dan mulakan dengan adik-beradik kita, ibu ayah kita. Kita dah belajar surah Isra yang lalu. Anak-anak kita, tolong jangan lupa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya dah cerita dulu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tak kala bangun waktu malam melihat anaknya bernama Abdul Rahman, dia pun pegang kepala anaknya Abdul Rahman, berkata, wahai anakku, kalau tidak kerana engkau ayah tak bangun malam nak. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan lagi yang menariknya, bila Nabi Musa minta kepada Tuhannya supaya ada pilihan pembantu, Harun abang dia, untuk membantunya dalam dakwah, menunjukkan kepada kita banyak kerja dakwah ni perlu kepada sokongan, dokongan, perlu kepada teman, teamwork. Tak boleh buat seorang-seorang. Kalau kita merasakan diri kita Musa, main frame dalam dakwah, backbone, mesti ada Harun untuk bantu kita. Kalau orang itu Musa, kita dia Harun. Kalau kita Musa, dia Harun. Harun mesti ada dalam kehidupan bagi si Musa. Dua figure yang sangat penting. Jadi Allah bawa ayat ini untuk kita melihat kepada aspek teamwork. Kerana tidak boleh buat kerja dakwah ni seorang diri tuan-tuan. Jadi dalam konteks ayat ini, saya kutub memberikan satu penjelasan dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Penggunaan pasif dalam ayat ini, nudia, iaitu dipanggil, sebagai satu isyarat. Tidak mungkin menetapkan di mana sumber suara itu dan tidak tahu di mana arahnya. Kerana ini cara Allah memanggil hamba-Nya. Kerana Allah tidak bertempat untuk kita samakan dengan makhluk, untuk kita faham. Madailah bagi Allah menyatakan nudia man fi anburika man finnar, dipanggil daripada mana suara itu tidak kita ketahui, kerana Allah tidak bertempat, wujud tanpa tempat untuk kita faham. Jadi tidak juga dapat dihuraikan gambaran dan caranya bagaimana Musa mendengar, menerimanya, kerana kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menjelaskan perkara ini berlanjut sebagaimana akidah para salaf, iaitu ketika mereka mentafsirkan ayat al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wal waswa'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimanakah Allah duduk dalam ayat surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka jawapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, duduk itu bahasa Arab faham. Wal kaifu majhul, cara kaifiatnya kita tak boleh terangkan kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Wal iman bihi wajib, beriman dengan ayat mutasyabihat ini hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya lebih-lebih lanjut, menghuraikannya sehingga Allah tidak sama dengan makhluk, akan menyebabkan kita terjerumus dalam perkara bid'ah. Imam Malik bila orang bertanya soal itu, dihalaunya keluar dari majlis ilmu beliau. Imam Malik imam yang sangat tegas, majlisnya semua orang diam, tak ada gelak ketawa langsung. Bahkan ada polis pula tolong jaga, siapa yang bertanya soalan tak patut, angkat orang dibawa keluar. Kalau tak mau keluar, angkat dibawa keluar. Jadi tuan-tuan, madailah untuk kita kata Allah memanggil Nabi Musa AS dengan kaifiat yang kita tidak tahu, tapi dalam ayat yang kita faham di sini, panggil, bercakap, kita maksudkan begitu, tapi ini adalah untuk wajib takrib, untuk memudahkan kita faham. Ya, kerana ada pihak yang suka untuk menyembuhkan isu-isu ini, mengkategorikan orang dalam golongan tertentu, mengatakan orang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tindakan-tindakan tak bertanggungjawab. Saya bercakap kepada tuan-tuan sekalian adalah tuan-tuan ini cintakan kepada ilmu. Jadi kita belajar, kita tahu dalam semua bahasa di dunia ada kiasan kata, ada simpulan bahasa. Tentulah maksud tidak dibenarkan masuk ke tempat melainkan kaki tangan. Kaki tangan ni maksud apa tuan-tuan? Ada kaki dengan tangan je boleh masuk bilik. Bukan begitu kan? Dia memeluk Islam, adakah Islam itu satu tiang untuk dipeluk? Dia masuk Islam, adakah Islam itu satu binaan untuk dimasuki? Jadi penggunaan perkataan seperti ini namanya simpulan bahasa, kiasan kata. Dalam Quran pun sangat banyak pendekatan seperti ini. Maka hendaklah kita faham, janganlah kita pergi detailkan perbincangan sehingga menyebabkan
terjerumus dalam perkara-perkara yang ditegah oleh ulama terdahulu untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi alhasilnya Nabi Musa dipanggil dengan cara tertentu dan menerima dengan cara tertentu. Bagaimana ia terjadi? Kita tidak mengetahuinya kerana itu urusan Allah SWT. Jadi kita wajib beriman dengannya, tetapi kita tidak perlu mempertanyakannya, mempersoalkannya, menanyanya detail untuk faham, kerana ia di luar kemampuan manusia untuk memahami gambaran yang sebenar. Demikianlah ulasan oleh Syed Qutb rahimahullah syahid dalam tafsirnya, tafsir Fi Zilalil Quran. Jadi perkataan burika ini berfungsi untuk mentafsirkan kandungan panggilan itu, samalah seperti kita katakan dalam ayat ini bahawa diberkati, diberikan kemuliaan, keagungan kepada Musa AS yang berada di tempat itu pada masa itu ketika datang perintah Allah itu. Jadi burika ni kalau kita belajar bahasa Arab lebih lanjut, dia merupakan satu isim, satu fi'il mabni lil majhul juga, pasif, yang berasal perkataan baraka yang telah saya jelaskan tadi. Orang Arab menggunakan barakahullah, barakallahu alaihi, barakallahu lahu, barakallahu fihi. 4 penggunaan yang digunakan oleh orang Arab, semuanya merujuk pada keberkatan ke atas seseorang. Jadi barakah ni datang dari perkataan barakah yang berarti kebaikan yang melimpah. Saya telah huraikan kepada tuan-tuan banyak kali, perkataan barakah ni juga merujuk pada birkah. Birkah ni maknanya kolam. Kolam ni kalau dibayangkan macam tasik, diceduk airnya, tidak mengurangkan sedikit pun daripada kuantitinya, maka demikianlah kebaikan yang mengalir dalam hidup seseorang bila diberikan oleh Allah, ia tidak akan berkurangan. Keberkatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada kualitinya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi maksudnya dilimpahkan oleh Allah aneka bentuk kebaikan bagi siapa yang dikasihi olehnya. Dalam konteks saya ini kepada Nabi Musa AS. Ada juga yang pendapat bahawa ayat ini bererti ucapan salam daripada Allah kepada Nabi Musa AS, macam salam Allah kepada Nabi Ibrahim yang telah saya huraikan dalam surah Hud, bila Allah menyatakan rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Allah memberkati ke atasmu, rahmatnya ke atasmu, dan juga salamnya ke atasmu, wahai keluarga yang diberkati, keluarga Nabi Ibrahim. Maka Allah juga mengucapkan salam kepada Nabi Musa AS jika kita memahami dalam versi ini. Kemudian tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, keberkatan ditekankan di sini kepada siapa, sebagaimana difahami perkataan man. Jadi tuan-tuan, kemudian perkataan yang digunakan oleh Allah lagi, subhanallah. Dalam ayat ini bila Allah menyatakan wa subhanallahi rabbil alamin. Jadi subhanallah dalam ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Musa supaya sentiasa mengucapkan dan menajamkan, memperkukuhkan ucapan tasbih kepada Tuhannya dalam dirinya sentiasa. Dia mengandungi penyucian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kekurangan, dan dia merupakan satu manifestasi rasa syukur hamba ini kepada Tuhannya kerana dia mendapat pembelaan, penjagaan, mendapat ilmu, mendapat pak mentua yang baik, mendapat isteri yang salihah, yang hebat, dan perjalanannya ini akan ditemani dengan bimbingan, cahaya, petunjuk, mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Maka wajar bagi Nabi ini untuk mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila datang cerita-cerita seperti ini, inilah bentuk tathbitul fuad. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa tarnahu tartila. Kita bincangkan pada hujung surah Isra yang lalu, kenapakah Allah menurunkan ayat Quran ini tidak sejumlah wahidah, Quranan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin. Kami turunkan Quran ini untuk engkau bacakan oleh Muhammad secara beransur-ansur. Supaya apa? Tathbitul fuad, linuthabbita bihi fuadak. Jadi bila berlaku keributan, tekanan dalam dakwah Nabi, penindasan, kematian para sahabat, dibunuh sebagai syuhada, turun ayat ini untuk mengembirakan Nabi SAW. Nanti berlaku lagi penindasan, kezaliman, penganiayaan pada utuh lain kepada Khabbab bin Arat yang telah kita bincangkan, turun ayat baru untuk menenangkan Nabi dan umat Islam lagi bahawa kemenangan pasti akan datang, bersabar dahulu. Jadi itu maknanya tathbitul fuad, maknanya tathbit al-fuad, menguatkan Nabi SAW. Kalau semuanya turun sekaligus, kisah Nabi Musa habis satu episod, tak ada lagi turun sebab itu, maka tathbitul fuad itu kata Mutawalli Syarawi, ia berlaku sekali. Tapi kalau berlaku banyak kali, turunnya banyak kali dan angle berbeza-beza, maka ia akan dapat menenangkan, mengembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu baginda melihat apa yang diduganya api di satu tempat, itu memberi satu isyarat kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan tempat itu, dan Allah beri kepada baginda satu pelantikan yang hebat, beri kepada satu tanggungjawab yang agung.
Jadi kalimah subhanallah juga menggambarkan satu yang sangat menakjubkan, satu yang sangat aneh. Jadi ayat penggunaan ini merujuk kepada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa, pengalaman yang sangat menakjubkan. Setiap kali kita melihat perkara yang mengagumkan, kita ucap Masya Allah la quwwata illa billah. Setiap kali kita melihat benda yang mengagumkan, ucaplah subhanallah. Jadi jangan sebut wah cantiknya, amboi cantiknya. Ini perkataan tak ada pahala, tuan-tuan. Macamlah kalau orang telefon kita, kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Tapi kalau sebut hai, ini siapa nama? Ini Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman cakap. Kalau cakap setakat itu, tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Kalau mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ulama dalam fatwa-fatwa mereka, termasuklah di JAKIM, fatwa di peringkat kebangsaan, fatwa di negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, mufti-mufti yang mulia, sahibus samaha, ashabus samaha wal fadilah, telah pun memberikan ketetapan hukum tak salah untuk kita mengucapkan salam kepada non-muslim, dengan harapan itu menjadi pintu yang dikuak untuk mereka masuk Islam, dakwah untuk mereka. Bahkan tak lama lagi kita akan buat ibadah korban. Kebanyakan ulama Islam memfatwakan kalau daging korban ni boleh diberi kepada non-muslim yang fakir, yang miskin, tapi dahulukan orang Islam terlebih dahulu. Kalau kita buat akikah pun nampaklah tak wajar. Kita buat akikah tu, tiba ada pula bahagian untuk orang Islam, bahagian bukan Islam. Apa salahnya kalau mereka makan? Mana ada larangan yang melarang mereka makan daging akikah untuk kelahiran baby ni tadi, anak ni tadi, baru tak boleh makan oleh orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan, aspek dakwah seperti ini harus kita mainkan. Kerana tak semua orang mampu untuk bercakap seperti Dr. Zaki Naik. Tak semua orang mampu untuk bercakap macam Mufti Ismail Mink. Tak semua orang boleh begitu. Jadi kita yang punya tanggungjawab untuk berdakwah ni, dalam konteks kita, ajaklah orang makan. Bagi mereka kalau ada keperluan, mereka benar-benar miskin, mudah-mudahan jadi sebab untuk mereka masuk Islam. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, bila kita lihat perkataan-perkataan macam ni, perkataan mendatangkan pahala. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi. Ajar anak-anak kita untuk biasa mengungkapkan kalimah mulia ni. Kita telefon, ya Abah, lepas cakap ya Abah, cuba cakap Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Latih anak kita supaya jangan malu untuk mengungkapkan kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah kemuliaan. Dan dia satu zikrullah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nah, ini teguran lah, kerana ada sebahagian daripada umat Islam pada ini lidahnya keluh untuk mengatakan kalimah-kalimah suci seperti ini. Dia lebih terdorong untuk berkata kalimah-kalimah yang tak ada pahala padanya. Apa nak buat? Terlalu banyak pengaruh movie yang dilihat, sehingga dia melihat apa yang ada dalam budaya kehidupan orang-orang sesat di luar sana yang tak boleh memberi syafaat kepadanya, itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulul Ummah, Rasul Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ucapan ini adalah untuk mengajar nabinya Musa alaihissalam supaya sentiasa mengucapkan kalimah itu. Kalimatani saqilatani al-mizani khaifatani ala lisani habibatani lir-rahmani subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Dua kalimah. Ya, tuan-tuan boleh dengar nasyid ini oleh Hamad Tayyib, nasyid yang sangat menarik ya. Kalimatan habibatan ila-rahman saqilatan 'alal mizan. Tuan-tuan, dua kalimah yang sangat mudah untuk diucapkan, ringan atas bibir, berat atas timbangan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apakah dia? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Kalau boleh tengok kat YouTube nanti, type perkataan kalimatan. Ya, Imam Mudi Ashraf pun ada menyanyikan, lagunya pun sangat enak, merdu. Ya, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, jadi mudah-mudahan kita dapat belajar hanya 2 ayat saja pada malam ni. Ampun maaf kerana kekurangan waktu. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita menghayati, mendalami. Nanti saya akan ceritakan pada kuliah akan datang sebagaimana Allah beri kepada Nabi Musa AS tangannya mengeluarkan cahaya ketika dimasukkan dalam baju. Allah juga memberikan karamah itu kepada seorang sahabat Nabi ketika beliau minta kepada Nabi untuk pulang kepada kaumnya dalam keadaan dia pemimpin, dihormati, diikuti, masuk Islam beramai-ramai mereka ini. Maka Allah beri cahaya itu di dahinya sehingga dia rasa gusar. Lalu diminta kepada Allah untuk alihkan cahaya itu ke tempat lain. Nanti saya cerita dalam kuliah akan datang, izin Allah, siapakah individu yang sangat mulia itu, sebagaimana karamah diberikan oleh Allah kepada para nabinya,
Mukjizat diberikan oleh Allah kepada para nabinya, karamah diberikan oleh Allah kepada walinya. Wali-wali Allah ni adalah orang-orang yang dapat mentaati perintah Allah, dan Allah kurniakan kepadanya nikmat-nikmat yang tentu, kelebihan tertentu sebagaimana diberikan kepada para nabi. InsyaAllah saya akan ceritakan perkara ini dalam kuliah akan datang. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah kurban, melakukan ibadah akikah, kami bersedia membantu tuan-tuan memenuhi hajat tuan-tuan di tempat yang namanya Damsyik, di tempat namanya Mekah yang penuh barakah, dan juga di Afrika, di Sudan, di negara-negara miskin yang mengalami kebuluran sekarang. Masih lagi dibuka, boleh hubungi Umrah Zahzan, Ustaz Faiz, CEO Zahzan Travel, sudi untuk memenuhi hajat tuan-tuan semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, demikian juga saya menggalakkan tuan-tuan yang memiliki anak-anak, cikgu-cikgu yang mulia. Sekarang cuti anak kita, saya ni peringatan 4 dan 5 dilanjutkan lagi ya. Apa pengisian kat rumah? Kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan topikal berbagai-bagai subjek daripada 1 sampai darjah 6, tingkat 1 sampai tingkatan 5. Termasuklah tahun-tahun peperiksaan macam UPSR, PT3, SPM. Kami terbitkan buku-buku berbagai disiplin, berbagai subjek. Ditulis oleh kawan-kawan kita, sahabat kita, cikgu-cikgu, guru-guru kanan, guru-guru cemerlang, yang jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama, mereka ni menulis untuk memberi kebaikan anak-anak kita supaya ada pengisian musim-musim seperti ini, agar mereka tak membuang masa dengan perkara sia-sia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh hubungi pegawai-pegawai Telaga Biru yang ada dalam Facebook ini, seperti Puan Intan, Encik Ridwan Zaino, Farid Mizan, Faizal, Encik Zainan, Encik Saidi, Encik Kazim, Syed Hanif. Ada ramai nama yang boleh tuan-tuan hubungi. Mudah-mudahan kita dapat bekerjasama, dan saat ini tuan-tuan guru-guru di sekolah ambillah manfaat ini untuk bekalkan kepada anak-anak murid kita. InsyaAllah buku-buku Telaga Biru berada dalam line penerbitan yang betul, dengan silibus yang betul, ditulis guru-guru yang pakar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hati dan dikasihkan, seandainya tuan-tuan minat untuk Jawi pun kami ada terbitkan, kerana Jawi ni jendela pada Quran. Orang belajar Jawi boleh tulis Jawi yang baik, insya-Allah rezekinya murah, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi kami ada berbagai-bagai produk kreatif hasil untuk membantu anak-anak kita minat. Bahkan kita pun boleh baiki desain Jawi kita dengan mendekati bahan-bahan ini, membaca bahan-bahan ini, belajar daripada bahan-bahan ini. Setakat ini saja tuan-tuan. Saya baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma azabika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzubika min nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ma qadayta lana min amrin faj'al 'aqibatahu khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Semoga dapat di-share kepada teman-teman kita video ini, dapat follow, dapat like, dapat share juga Umrah Zahzan, Facebook Zahzan Travel dan Telaga Biru. Andai tuan-tuan minat untuk dapatkan buku-buku yang terbaik, bolehlah rujuk kepada www.telagabiru.net.my. Website Telaga Biru, website rasmi Telaga Biru. Dan tuan-tuan minat untuk melihat video saya ada di YouTube, namanya Ustaz Zahzan Official TV. Ada banyak video yang saya sampaikan sana tentang kaedah minum air Zam-Zam, kaedah wuduk Rasulullah, dan makanan yang pertama dinikmati oleh ahli syurga. Ada teka-teki yang bagai-bagai dalam YouTube Ustaz Zahzan Official. Jemput, tengok, hadir dan sampaikan, share kepada orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.